Dan insyaAllah pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-34, iaitu adabnya adab berziarah pada hari raya. Dia tajuk dia sebenarnya adab ziarah tu lah. Kita nak fokus kan pada ziarah itu. Dia tak kisahlah raya tak raya pun kan. Yang penting apa yang perlu kita lakukan dalam mana kita melakukan ziarah ini. Jadi kita baca matan hadis ini bersama-sama. Haddatsani Abdul A'la bin Hammadin Haddatsana Hammad bin Salamata an Thabitin an Abi Rafi'in an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu qala uridu akhalli fi hadhihi alqaryati qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi rawahu Muslim. Maksudnya telah menceritakan kepadaku, Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah daripada Thabit, daripada Abi Rafi', daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya seorang lelaki mengunjungi saudaranya di kampung lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat kepadanya dalam perjalanannya. Ketika telah bertemu, malaikat itu bertanya kepadanya, aina turidu, ke mana engkau hendak pergi? Maka dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryati, aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat itu bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha, adakah bagimu satu nikmat yang engkau hendak kejar? Maksudnya ada apa-apa kepentingan ke? Nak kutip hutang ke? Nak ajak join MLM ke? Nak ajak join masuk saham ke? Kadang-kadang kita macam tu kan. Kadang-kadang kawan ni telefon ni, oh lama tak jumpa tak? Oh nak jumpa ni, kita lama kita tak jumpa ni. Ni kawan sekolah tu tak? Kita ingatkan jumpa tu sebab pertemuan ukhuwah. Pertemuan sebab apa? Sebab naik dalam satu rahim tak?
mari jumpa, aku nak share sikit lah. Sama-sama lah, kita sama-sama dah nak share. Biasa itu modal lah tu. Nak share je, tak apa, tak nak join tak apa, nak share je. Jadi kawan tu datang jauh-jauh, agak-agak kita ni nak jaga hati dia tak. Tak apalah. Tapi yang ini ni, yang dalam hadis ni, dia tidak ada apa-apa kepentingan pun. Memang semata-mata datang nak ziarah. Sebab lama tak jumpa ni, nak eratkan silaturahim, tak ada tujuan lain lah. Tidak ada kepentingan nak suruh join saham ke, nak suruh masuk LMM ke, nak suruh apa-apa, tak ada lah. Tak ada kepentingan. Adakah bagimu satu nikmat yang hendak engkau kejar? Maka jawab lelaki itu, la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak, hanya saja aku mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan lain. Sebabnya ukhuwah tu. Malaikat pun berkata lagi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Ya. Jadi kita jangan salah faham pula kalau orang dia pegang pada zahir hadis ni, dia kata malaikat ni Rasulullah pula. Padahal maksud Rasulullah ni ialah utusan. So kita kena faham. Takut-takut lagi orang kata apa? Ingatkan Nabi ni dalam kalangan manusia. Malaikat pun ada Nabi tu. Boleh tu Rasulullah lah. Fa inni Rasulullah ilaika tak? Jadi itu penting tuan-tuan dalam kita memahami konteks hadis. Dalam kita memahami maksud hadis tu tak? Jadi jangan kita tengok pada zahir hadis. Kalau pegang pada zahir hadis, ni malaikat pun jadi Nabi. Ya. Fa ini Rasulullah ilaika. Sungguhnya aku ni diutuskan oleh Allah SWT ni, ya, kepadamu. Allah Ta'ala hantar aku jumpa engkau. Bahawasanya Allah SWT mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2567. Kan? Hadis ini bukan saja terpakai kepada untuk kita ziarah tu, tidak, apa-apa sajalah. Kadang-kadang kita ni dapat jemputan kulit kahwin tak, kawan-kawan kita ni, ya, duduk jauh-jauh, tak kisah jauh ke dekat pun, kan. Yang pentingnya kita pergi tu, di samping kita pergi menghadiri walimah dan sebagainya, kita dengan niat kita nak mengeratkan silaturahim, maka kita pun akan dapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2567. Pengenalan pada tajuk ini tentang ziarah ini. Aktiviti ziarah, menziarahi sudah sinonim dalam budaya kita. Setiap kali menjelangnya hari raya, khususnya hari raya Aidilfitri. Ya, ini sebab kita khususkan raya, sebab pada hari raya memang berlakunya aktiviti ziarah ini. Islam juga sangat menggalakkan umatnya ziarah menziarahi kerana ia dapat mengeratkan silaturahim. Bagaimanapun, kita dianjurkan supaya sentiasa menjaga adab ketika berkunjung ke rumah orang lain, supaya tuan rumah tidak berasa terbeban, sekaligus mengembirakan hati orang yang dikunjungi. Sudah menjadi budaya masyarakat Islam di negara ini menyambut hari raya selama sebulan pada bulan Syawal. Itu kita punya adat dan budaya trend sekarang lah. Tak? Ya, dulu 3 hari kan. Tapi dalam Malaysia ni dia meriah sikit 1 bulan tak. Sebab kadang-kadang raya pertama, raya kedua, tiga tu di kampung. Raya 4, 5, 6 belah rumah pula. Jadi yang bila balik raya yang ke-6 sampai raya ke-30 tu rumah kawan-kawan lah. Balik tempat kerja kan. Tu yang sampai sebulan tu. Kadang-kadang terlajak kan. Terlajak. Dah habis 30 Syawal lah. Tak apalah tukar tajuk. Tak ada open house lagi dah tak. Mari makan-makan je. Tak kira. Nak itu habis ubah tajuk dah kan. Tak ada lagi open house lah. Dah terlajak lah kan. Jadinya ya, walaupun ia bukanlah yang kata raya sebulan tadi tu, walaupun ia bukanlah anjuran dalam agama Islam, tetapi meraihkan hari raya selama sebulan disebabkan kebanyakan kita pulang ke kampung untuk meraihkan 1 Syawal. Jadi kesempatan kembali selepas bercuti di kampung halaman dimanfaatkan bagi menziarahi sahabat handai serta jiran tetangga pula melalui penganjuran rumah terbuka atau memenuhi undangan pihak yang menjemput. Ini kat Malaysia tak. Kalau kita pergi negara Arab tak ada pun.
sehari je. Habis sembahyang raya berkat balik lah. Ya, dia pun ziarah sama-sama dia je, kita pun tak ni kan. Ya, jadi itulah kata dia punya perbezaan. Kadang-kadang faktor tempat kan berbeza lah. Ya. Walaupun dia ni bukanlah anjuran syariat, tetapi sebab ziarah tu ada tu, maka Islam menggalakkan kita supaya melakukan ziarah. Tak ada masalah lah. Nama tu boleh dibagi open house ke, rumah terbuka ke, tak? Jemput-jemput makan ke, tak kisahlah. Tak ada masalah. Yang penting aktiviti tu. Rumah terbuka sama ada diadakan secara besar-besaran maupun sederhana, amat baik untuk mengeratkan hubungan silaturahim dan saling memberi hadiah antara satu sama lain. Ia sudah menjadi budaya bukan saja umat Islam, malah masyarakat pelbagai agama dan bangsa di negara ini untuk saling kunjung mengunjungi pada hari raya. Suasana harmoni dan keamanan dapat dirasai di saat sanak keluarga, sahabat andai serta jiran tetangga menziarahi sepanjang hari raya. Menikmati juadah dihidangkan sambil berbual mesra bertanya khabar. Patut tajuk ni lepas raya memang ada bulan Ramadan kan. Apa kita masuk awal tak kalut kan. Boleh tak apa sementara nak masuk bulan Ramadan ni kan. Jadi dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis, firman Allah SWT mengenai keperluan menjaga adab ketika berziarah, seperti mana dinukilkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu. Itu adab pula. Jangan main serbu je. Ya. Sehingga kamu terlebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penduduknya pada ahli rumah tersebut. Tak kira lah walaupun rumah siapa pun tak, maka bagi salam dulu, jangan main terjah je kan. Kadang-kadang sekarang yang si suami ni bertuala jalan tu nak pergi masuk bilik air kan, kita main terjah masuk, Assalamualaikum, alamak kawan tak ready lagi kan? Ataupun ada aib-aib dalam rumah tu lah, rumah berselerak dan sebagainya, nak jadi nanti dulu ya. Sebagai kita tetamu ni jangan main sobu ya, bagi salam kan, supaya apa? Supaya tuan rumah get ready kan. Ini yang jadi main sujah kan. Maksudnya tu saya kata tadi, bukan hanya bulan raya saja, di luar pun sama. Jadinya bila kita beradab ini, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan itu kan. Islam ini begitu melengkapi kehidupan kita ni, hingga dalam bab ziarah macam ni pun ditekankan, dinukilkan dalam Al-Quran. Bukan setakat macam tu tuan-tuan, adab anak nak masuk bilik pun diceritakan dalam Al-Quran. Ada waktu-waktu dia anak-anak boleh masuk dalam bilik mak ayah, ada waktu tak boleh masuk kan, diceritakan. Itu adab kan. Bukannya orang kata apa benda tu lebih pandang remeh, tak. Dia satu didikan, proses pendidikan ni dia macam tu sekali ya. Nak masuk bilik ketuk pintu dulu, ada waktu yang boleh masuk, ada waktu tak boleh masuk ya. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Maksudnya, sesiapa yang ingin dilapangkan baginya rezekinya dan dipanjangkannya untuknya umurnya, hendaknya dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau nak panjang umur ya, sambungkan silaturahim ya. Antara sesuatu sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim ini, nak murah rezeki, nak panjang umur, ramaikan kawan, kurangkan musuh. Itu panjanglah umur, murahlah rezeki.
Kalau jenis orang suka mencari musuh je, ya, dia punca boleh jadi musuh bukan susah tuan. Lidah kita je. Lidah kita dengan tangan kita. Lidah kita ketika duduk sembang-sembang macam ni kan. Tangan kita ketika duduk hantar WhatsApp kan. Hantar WhatsApp dalam grup, kawan tu cerita tentang apa-apa sikit, mari seorang lagi duk perli je. Macam lah bagus sangat, macam lah itu sangat kan. Kalau anjuran masjid ke suruh buat program apa, ada je benda tak kena, duk condemn je tak dalam WhatsApp. Sedap tangan menulis tak. Jadi bila jumpa depan-depan diam pula kan. Jadi macam ni lah lidah dan juga tangan tak. Jadi inilah punca antara kadang-kadang kenapa silaturahim itu boleh terputus. Ya. Dalam hadis daripada Al-Barra radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Maksudnya tidaklah ada dua orang muslim itu apabila bertemu lalu bersalaman, melainkan akan diampunkan dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini satu hadis sahih. Sebab tu kenapa kadang-kadang kita lepas kita solat, lepas kita berwirid, kita salam kan, kita tak sedar rupanya ini semua ni amalan ni sunnah. Kita tak sedar bahawasanya dengan kita bersalaman itu sesama kita ya, baik lepas solat dan juga sebagainya bertemu kan, kita tak sedar bahawa perbuatan ini Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dua-dua dapat keampunan ya. Ni daripada Al-Barra. Al-Barra ni tuan-tuan, ada lagi satu hadis yang dia riwayatkan, dia kata apa dalam bab solat ya, etika ataupun adab ketika solat berjemaah ni, dia kata apa ya, kita makmum ni, dia kata ya, kami ketika sembahyang di belakang Rasulullah, kami takkan tunduk, takkan sujud rukuk, melainkan bila mana dahi Rasulullah dah sampai ke tanah ya, kami takkan rukuk sehingga Rasulullah dah sempurna rukuk. Kita cek balik, kadang-kadang imam tak sempat nak sujud lagi, baru Allah, dia Allah tak sampai lagi kita sampai dah, saya sampai dulu enggak ya. Jadinya mendahului imam, kadang kita tak sedar benda ni kan. Jadinya ya, ikutlah seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Barra tadi ni. Imam dah sempurna sujud, baru kita sujud. Imam dah sempurna bangun, baru kita bangun. Itu adab dia. Sebab imam ini untuk diikuti kan. Dia dah sempurna rukuk, baru kita rukuk. Ya, dah sempurna iktidal, baru kita iktidal. Jadi situ ya. Kadang-kadang kita ni bila mana kira-kira imam bangun dari sujud tu ya, kita kena ingat imam ni kadang-kadang sakit lutut kan. Ketika nak naik tu dia take time dulu kan, dia rehat sebentar di R&R sementara dia dah naik. Jadi sebelum dia naik betul-betul tu kan, Allah apa dia berhenti sekejap kan, kita naik lah, saya sampai dulu, awal tak kalut kan ya. Jadi adab ni ya, mendahului imam ni batas sembahyang kan, jalan. Jadinya ya, imam itu untuk diikuti, bagi imam tu sempurna dulu apa yang dia buat, baru kita buat. Itu segi adabnya. Bukan adab saja tak, memang termasuk dalam bab membatal solat pun kalau kita melalui imam kan. Baik sama ada kita nampak imam itu ataupun kita tak nampak imam tu. Kalau kita nampak imam, kita tengokkanlah dia memang dah sujud. Kalau kita tak nampak, cukup dengan kita berpandukan suara dia kan, Allahu Akbar, dah sujud, baru kita sujud kan, Sami Allah liman hamidah, baru taruh kita lidah ya. Itu sama juga dengan bagi salam. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi kan, jangan kita awal lagi. Salam yang kedua imam bagi, baru kita bagi salam yang pertama. Ni kadang-kadang imam baru bagi salam ni, kita dah dia dah pandang ke imam dah kan. Jadi kita belajarlah fiqh solat tu ya, supaya apa, solat kita ni sempurna kan, bukan dekat sempurna diterima oleh Allah SWT. Mari main jemaah dah bagus, tapi cuma cara tu kan, jangan kita mendahului imam ataupun kita ni sama-sama dengan imam ni tak. Maka biar imam sempurna dulu. Keterangan pada hadis ini, indahnya Islam. Setiap tuntutan disediakan garis panduan supaya dapat dilaksanakan sebaiknya
dan memenuhi kehendak ajaran agama yang sebenar. Itu dah saya kata tadi dah. Ya, semua Islam ajar adab-adab ni semua dah. Nak masuk bilik pun dia ceritakan. Dia nak berziarah pun dia cerita juga. Benda pada yang pada kita alah ada sangat pun tak kan? Tapi sebenarnya dia memberi satu nilai, iaitu ada ganjaran di situ ya. Begitu juga dalam aspek menjalinkan silaturahim, terutama ketika meraihkan hari raya. Antara ada adab yang perlu dijaga sepanjang berziarah di hari raya ialah yang pertamanya niat yang baik. Apa-apa semua bermula dengan niat. Innama a'malu biniat. Semua benda. Niat kita betul kerana Allah, insya-Allah sepanjang perjalanan pergi, sepanjang kita berada dan kita balik, semua mendapat ganjaran pahala. Apa niatnya tak? Ya, niat untuk silaturahim lah. Amalan ziarah menziarahi sesama muslim banyak manfaatnya. Antaranya ialah dapat mendekatkan yang jauh, mendamaikan pihak yang bersengketa dan seterusnya mengeratkan lagi silaturahim yang terbina. Oleh itu, amalan ziarah ini seharusnya tidak dilindungi dengan niat yang tidak baik, seperti untuk tujuan tunjuk menunjuk, baru tukar kereta baru, baru pakai tukar gelang, beli gelang kan. Dapat duit kutu tak, beli gelang kan, tunjuk kan, kena ni orang kan. Time-time macam ni ya kan, dengan tujuan untuk tunjuk menunjuk bermegah-megah ataupun menambahkan persengketaan. Ikhlaskan diri dan niat berziarah semata-mata kerana Allah SWT. Tak tu dulu dah, pasang niat ya. Yang keduanya, meminta izin untuk datang berziarah. Bagi tahu dulu dah, sebagai tetamu sebaiknya kita minta izin terlebih dahulu dengan tuan empunya rumah untuk menziarahinya ya. Kecuali kalau dia buat open house tu, anytime dia datang kan, di mana dia jemput semua adalah lebih baik jika dihubungi terlebih dahulu salah seorang ahli keluarga tersebut untuk memaklumkan kedatangan kita, supaya mereka turut bersedia menerima kunjungan kita dengan hati yang lapang, lalu memudahkan urusan kita untuk mengurus masa. Jika sekiranya tuan rumah tiada di rumah ya, jadi maklumkan supaya apa, jangan nak buat surprise. Kalau dekat-dekat tak apa tuan-tuan, surprise tuan-tuan. Kalau nak pergi ke Kuala Pilah, kata kalau dah naik Bukit Utuh dah, naik ni jauh-jauh sana kan ya. Sampai-sampai tengok tak ada, orang tak ada. Call, korang pergi mana ni, kami datang? Kami kat orang kau sekarang ni. Terus tukar. Kita pergi rumah dia, dia mari rumah kita. Eloklah dua-dua buat surprise kan. Jadi maklumkan kan, rumah yang jauh-jauh lah. Perkara ini turut disebut menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 28. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Maksudnya, sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang berhak memberi izin. Siapa yang berhak beri izin? Yang berhak beri izin ni ialah pertama tuan rumah. Yang kedua dia sama ada orang rumah dia tu anak sulung dia kan. Jadi kalau anak dia umur 5 tahun ni tak boleh. Pakcik masuk lah, tak boleh. Kecuali mendapat arahan kata ayah suruh masuk kan, baru boleh. Kan dia ada wakil tak. Jadi orang yang layak kan, yang berhak beri izin tadilah. Maka janganlah masuk ke dalam rumah itu kalau tak dapat izin daripada tuan rumah lah, sehingga kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu baliklah, wa in qila lakum irji'u, baliklah, tuan rumah tak sudi nak terima kita ni, maka hendaklah kamu berundur pulang ya. Sebab itu hak tuan rumah, dia nak terima kita, dia tak terima kita. Caranya demikian adalah lebih suci bagi kamu, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan ya. Kadang-kadang tuan rumah ni dia tak bersedia nak terima kita sebab ada urusan tertentu, bukan sebab musuh kan, tapi sebab ada mungkin benda-benda yang tak dapat ni, maka dia minta maaf sangat-sangat ya, tak dapat nak ni ya, sebab kami pun ni nak. Jadi itulah
Yang ketiganya, memberi salam. Dalam Islam kita diajar untuk memberi salam sebelum masuk ke dalam mana-mana tempat, sekalipun rumah kita sendiri. Balik rumah sendiri pun bagi salam, tuan-tuan. Ya, sebagai tetamu, kadar maksimum untuk kita beri salam kepada tuan rumah yang hendak dikunjungi adalah sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali itu dengan kadar yang berjarak. Bukannya 3 kali itu Assalamualaikum, 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 tak ada orang balik. Tak, tak ada tu kan. Jadi pergi tu, Assalamualaikum. Tengok ada orang dengar macam ada orang ni. Assalamualaikum, tinggi sikit pitching tu kan. Tunggu sekejap kan. Bagi lagi. Assalamualaikum. Tinggi lagi tak? Dengar tu. Maknanya kalau 3 kali tu dia tak ada ni, apa lagi? Angkat kaki lah. Apa lagi nak tunggu tak? Kadang-kadang kita dengar nak ada rumah dalam ni, tapi dia tak nak buka pintu dah. Maksudnya dia tak sudi nak terima kita. Tapi sekarang ada teknologi dah mudah, kita boleh WhatsApp, boleh telefon kan. Adapun jika kali ketiga tiada sesiapa yang menjawab atau menyahut panggilan salam itu, sebaiknya kita pulang. Hadis daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-istizanu salasun, fa in uzina laka wa illa farji'. Tu ya. Kan? Minta izin masuk ke rumah tu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu masuk, maka masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-2153. Ini yang Abu Musa Asy'ari yang dia cerita pada tuan-tuan yang dia pergi rumah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab panggil dia, nak jumpa dia. Ya. Jadi dia datang lah. Waktu dia datang ke rumah, dia dengar tapi dia tak ada orang jawab. Bagi salam 3 kali kan. Dia dah bagi salam, rumah Sayyidina Umar tak keluar pun kan. Sayyidina Umar dia dengar, tapi mungkin ketika tu dia ada urusan apa, kita kalau macam kita, mungkin kita dalam bilik air ke, atau kita tengah nak pakai baju dah, dalam sekejap nak keluar lah. Jadi ketika Sayyidina Umar keluar tengok, dia dah pergi. Makanya tak apalah, dalam satu tempat yang lain tu esok dijumpa. Maka Umar kata, semalam aku panggil kau, semalam kau balik. Maka kata dia, iyalah sebab semalam saya pergi, saya bagi salam. Saya bagi salam 3 kali. Lepas tu tuan tak jawab, saya balik lah. Iyalah kau tunggulah sekejap. Tak, sebab Nabi kata bagi salam 3 kali. Kan? Kalau bagi 3 kali tu, kalau tak balik kan. Mana kau dapat ni? Kata, aku dapat daripada sahabat sekian. Daripada siapa? Abu Hurairah ke siapa dia kata. Ya, dia panggil, dia suruh bacakan. Betul tak betul? Betul lah, betul. Makanya 3 kali lah. Yang keempatnya, memilih masa yang sesuai. Sebaliknya, pilihlah masa yang bersesuaian untuk melakukan aktiviti ziarah, iaitu tidak terlalu awal pagi, seperti solat subuh, orang sembahyang raya pun belum dah sampai. Kan? Dan tidak terlalu lewat malam, pukul 12 tengah malam, 12.30 baru datang ziarah, memang nak kena halau lah ni. Ya, kerana dibimbangi mengganggu waktu rehat mereka. Sebab tuan rumah pun dia ada dia punya me time. Dia juga ada waktu privacy dia dah. Jadinya tengok waktu tu sesuai lah. Itu senang bila ada teknologi ni, kita boleh maklumkan awal lah. Boleh bagi tahu. Yang kelimanya, memakai pakaian yang bersesuaian. Pakaian memainkan peranan yang cukup penting dan turut mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang Muslim atau bukan. Bagi tujuan ziarah menziarahi, pilihlah pakaian yang sopan, tidak mencolok mata dan sedap mata memandang. Hal ini supaya tuan rumah juga berasa senang dan selesa dengan kehadiran kita sebagai tetamunya. Tapi kalau macam hari raya, biasa raya pertama tu memang baju Melayu lah. Baju Melayu lah, berjubah dan sebagainya kan. Masuk raya kedua tu bagi inilah, tak kisahlah. Tetapi biarlah pakaian tu yang kata apa, tidak memberi fitnah kepada kita tak? Ataupun benda yang mana tidak sesuai dengan adat setempat lah. Yang keenamnya, tidak menceritakan hal keburukan orang lain. Ya, pergi ziarah dah bagus, niat tu dah bagus, tapi sampai mana duk cerita buruk orang. Ya, semua orang tak betul, dia seorang saja yang betul. Tak kala bertemu sanak saudara, jiran, tetangga, rakan taulan maupun sesiapa sahaja kenalan kita,
Sudah pasti ada perkara yang dibuatkan. Namun perlu diingatkan agar kita saling menjaga tutur kata, agar tidak menyakiti sesiapa atau bercerita tentang keburukan orang lain seenaknya. Suka-suka tak? Kadang-kadang kita ni orang yang suka ceritakan keburukan orang. Orang yang mendengar apa yang dia ceritakan, dia pun boleh nilaikan orang ni. Engkau, kalau keburukan orang tu kau boleh cerita ke aku, tanpa macam ni sekali, agak-agak kalau keburukan aku ni, macam mana kau cerita ke orang? Kan? Kadang-kadang kita pun boleh nilai. Dia cerita kat kita tu bukan main lagi beria sungguh-sungguh tak? Ya, pada dia mungkin dia rasa satu benda yang bagus sebab dapat cerita pada kita kan. Tapi orang yang menilainya pula akan tengok, engkau kalau buruk orang tu pun kau boleh cerita kat aku macam ni. Aku punya buruk macam mana kau cerita kat orang? Kalau kau esok satu hari kita bergaduh esok tak? Tak belaga angin esok kan? Jadi ni tak perlulah cerita keburukan orang ni kan? Sekadar yang perlulah kan? Untuk mengambil iktibar. Yang ketujuh, tidak mengambil sesuatu tanpa izin. Berada di rumah yang dikunjungi, mungkin kita tidak terlepas daripada memerhati keadaan sekeliling yang ada. Sungguh pun itu perlu diingatkan juga agar kita menjaga pandangan mata untuk tidak memperhatikan setiap inci perabot maupun perkakas yang terdapat di dalamnya. Sebab dalam rumah itu adalah aurat. Sebab tu ya kadang ulama bagi tahu pada kita bila masuk rumah orang maka butakan mata dan pekakkan telinga. Kan? Bukan suruh belek tengok kan. Bahkan dilarang sama sekali untuk mengambil sesuatu yang ada di rumah yang dikunjungi itu tanpa izin tuan mempunyai rumah lah. Bagi mereka yang mempunyai anak kecil, perlu juga teliti dalam hal ini kerana dikhawatiri akan terambil hak milik tuan rumah seperti permainan maupun barangan lain. Orang yang suka kumpul kereta yang kecil-kecil kan, beli kat si minyak kan, kumpul kereta macam-macam tak. Mari anak dia ni duk kerja ambil tak, ataupun dia mencuri kan, ataupun kita sendiri lah, kita ada koleksi apa-apa benda, tiba-tiba koleksi tu kadang tak cukup satu tak, tiba-tiba pergi rumah dia ada pula, ini sudah cantik kan, ada pula tak. Jadi jangan sebab demikian lah. Sebab tuan rumah ni dia tahu rumah dia hilang satu pun dia tahu tak. Makanya janganlah buat perangai macam tu. Yang ke-8, menjamah makanan yang dihidangkan dengan tertib. Apabila tuan rumah menghidangkan makanan, sebaiknya ambil makanan yang lebih dekat terlebih dahulu. Ini sunnah Nabi. Rasulullah ajar kita tak, ambil makanan yang dekat dulu sebelum yang lain. Ya, makan dengan penuh tertib, tidak gelojoh maupun tamak. Adapun sekiranya terdapat makanan yang dihidangkan itu tidak memenuhi selera kita, usahlah ditunjukkan ketidaksudian kita untuk menjamah makanan tersebut. Makanlah walaupun sedikit bagi menghormati perasaan dan menjaga hati tuan rumah yang bersusah payah menyediakan hidangan tersebut. Tak ambil. Yang ke-9, menjaga tingkah laku. Adab lain yang apabila berada di rumah orang adalah menjaga tata tertib dan tingkah laku kita selaku tetamu. Ya, tetamu ni tak boleh buat suka-suka tak. Duduk, apabila diarahkan barulah, disuruh minum baru minum. Ya, suruh makan baru makan. Selain menjaga diri sendiri, perlu diperhatikan juga tingkah laku anak kecil yang dibawa bersama supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini kelak. Kita jangan kata alah budak-budak biarlah. Kadang tuan rumah memang cakap macam tu. Kemudian dia lah hati dia geram dah, kau tak tiga anak ke? Tak? Kan? Tapi mulut manis tak? Tak apalah, budak-budak kan dalam hati kau. Dia rumah kan memang kena lah. Tak sebenarnya jangan kita betul tak. Kita kena kontrol kan. Kena tegur lah. Ada anak-anak ni pegang. Kalau dia dah nendang kalau 500 yang memang agresif sangat tak. Ni sebab pergi risau. Kita pergi rumah orang. Kita pergi niat kan sebab nak silaturahim tak. Tapi bila dah jadi isu macam ni, tahun depan kalau kita nak mari lagi, kami tak ada kat rumah kan, kami keluar kan. Dia tak nak. Jadi jaga budak kecil kan. Kita tahu memang dia budak-budak, tapi walaupun dia budak-budak, dia perlu dikontrol. Kontrol lah, jaga, kawal. Bukan itu suruh ni pun ya. Seperti berlari-lari di sekeliling rumah sehingga memecahkan atau merosakkan barangan milik tuan rumah. Hari ni orang punya style, dia tak tegur depan kita, tapi dia tegur kat mana?
dalam TikTok, dalam Facebook. Betul tak? Aku nak cerita sikit lah. Rumah aku hari tu ada orang tu datang, kan? Bukan orang lain ni. Dia kata mengumpat lah tu. Kita yang baca tak, macam kena kat aku yang ni tak? Kan? Tu, hari ni fashion. Adik-beradik pun sama, ipar dua balik rumah. Dia tak luahkan kat sini, mengumpat dalam Facebook. Aku punya kakak ipar balik macam datin, bukan nak buat kerja rumah, belagak, barang apa tak beli dah apa semua kan. Dia umpat dalam Facebook. Jadi bila orang kenal dia ni, dia sebut dia kakak ipar dia, orang akan cari siapa kakak ipar dia ni. Oh dia ni. Kan? Tu yang buat bergaduh. Sebab orang tak luahkan, dia tak tegur macam ni. Dia tegur dalam Facebook, dia luahkan perasaan dia. Kan? Facebook pun tempat luah perasaan, macam orang Yahudi lah kan, untuk luahkan perasaan kat dinding wall dia tu. Dia pun tulis dalam wall Facebook dia. Facebook ni kita nak cerita benda yang baik-baik, nak orang nak ngirakan silaturahim, tapi duk luah perasaan kan, ngumpat ipar duai balik rumah dah, pinggan biji pun tak reti nak basuh, anak-anak pun bangun dah. Semua di luar dalam Facebook, masuk dalam TikTok pula dah ni kan. Tu punca dia orang bergaduh hari ni. Ya. Berjadi dingin tu sebab tu lah punca-punca macam ni lah. Yang ke-10, tidak mengambil masa yang lama untuk berziarah. Daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang tak reti nak balik. Kan? Orang lain datang juga, habis dah lemah sebatang dah habis kan, rendang dah setengah kuali dah habis, tak faham-faham lagi. Kan? Jadi agak-agak lah. Tidak mengambil masa yang lama untuk berziarah. Ziarah menziarahi sememangnya amalan yang mulia dan perlu diterapkan daripada satu generasi ke satu generasi walaupun ia sudah berzaman. Namun perlu dititik beratkan juga agar kita sebagai tetamu tidak berlama-lama di rumah yang dikunjungi bagi memberi ruang kepada tuan rumah dan menghormati privasi mereka untuk melakukan aktivitinya yang lain. Yang ke-11-nya, tidak pulang sehingga diizinkan tuan rumah. Tiba-tiba hilang dia. Tadi parking sini tak, tengok ke rumah macam keluar rumah kan. Dia dah hilang balik, tak bagi tahu pun nak balik. Apabila bertandang ke rumah seorang, tidak seharusnya kita pulang tanpa minta izin kepada tuan rumah. Kalau tak dapat tuan rumah pun, kadang tuan rumah semayang, tuan rumah ada masuk beli air je lah, kita nak balik cepat ni, maklumkan jugalah pada ahli keluarga dia. Katakan balik dulu lah, minta maaf lah, tak sempat sebab ada urusan penting kan. Yang paling pun kita maklumkan. Apabila bertandang ke rumah seorang, tidak seharusnya kita pulang tanpa minta izin kepada tuan rumah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Iza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yaqumanna hatta yasta'zinahu." Apabila salah seorang daripada kamu mengunjungi saudaranya lalu dia duduk bersamanya, maka janganlah dia bangkit sehingga saudaranya itu mengizinkannya. Hadis riwayat Ad-Dailami, hadis ini berstatus hadis sahih. Yang ke-12-nya, berterima kasih kepada tuan rumah. Ayat sekali seharusnya kita mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada tuan rumah atas layanan dan hidangan jamuan yang disediakan. Ucapkan terima kasih di atas kesudian mereka meluangkan masa untuk menerima kita sebagai tetamu. Ucapkan terima kasih ya. Pengajaran hadis ini, hadis di atas mengajak kita supaya berfikir tentang hikmah dan kelebihan yang sangat bermakna pada amalan ziarah. Ia adalah medium untuk menghubungi dan merapatkan lagi ikatan persaudaraan sesama Islam sebagai salah satu usaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan ikatan silaturahim sesama insan. Sebagaimana firman Allah SWT, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu, dan bertakwalah kepada Allah SWT supaya kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Itu penting kita ini mengeratkan silaturahim. Ingat satu lagi ya, bila mana seorang itu dia memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannata al-qata'u, tak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim.
Jadi kalau kita ni seorang yang rajin, ahli masjid, rajin ziarah sana, rajin ziarah sini, rajin bersedekah, rajin, semua kita rajin. Tapi kita ada satu masalah, iaitu memutuskan silaturahim. Taklah masuk syurga. Betul macam nak masuk syurga? Kau settlekan benda ni dulu. Nak settle dia mana? Di akhirat kau cari. Damai ada orang ni. Kan? Saya tak masuk. Tapi saya semayang. Saya ni orang masjid tau. Orang masjid ni. JK lagi contoh lah. JK lagi pegang lah. Takkan tak masuk syurga kot kan? Tak. Kau putuskan silaturahim. Tak apa, pergi cari. Settlekan dulu. Jadi nak settle, bila settle kat akhirat, tuan-tuan, biarlah settle kat dunia. Kadang-kadang kita pun kena niatkan nak putuskan silaturahim. Kadang-kadang kita ni, pada kita anggap macam dia tu memang jadi perangai macam tu lah, suka menyakitkan hati dan sebagainya lah. Kita tak ambil sikap nak putuskan silaturahim, tapi kita ambil sikap, apalah, kau buat urusan kau je lah, aku urusan aku. Tapi kalau kau tegur, okey, tak ada masalah lah, kau jemput aku datang, itu je lah. Tapi tak ada nak beria-ria pun nak. Kita ambil sikap demikian, bukan kita nak putuskan silaturahim, tetapi ini sebab atas sikap yang dia yang jenis macam tu punya orang, suka berjebuk hal orang, suka cerita aib orang, suka apa macam-macam lah. Kadang-kadang aib kita pun cerita ke orang lah. Jadi kita ambil sikap, kita tak putuskan silaturahim. Engkau datang, engkau jemput, aku datang. Ya, engkau sakit, aku ziarah. Tapi macam tu je lah. Tapi dengan niat tidak nak memutuskan silaturahim pun. Kan? Tidak, dengan tak ada niat pun. Cuma kita ni tak ada nak melayan. Sebab kalau aku layan kau kan, kau akan cerita aib orang lagi. Engkau akan buat lagi. Tadi tak ambil sikap demikian. Ya? Sesungguhnya amalan ziarah bukan sahaja mampu merapatkan hati antara manusia, malah ia adalah jalan untuk mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah SWT. Ziarah boleh diertikan sebagai lawatan atau kunjungan, dan ziarah ini boleh jadi sebagai adat semata-mata, tetapi jika dilakukan dengan beretika, bertertib dan adab yang betul, ia termasuk dalam perkara ibadah. Dia benda ni asalnya harus je, tak ada apa pun. Tapi bila kita niat kerana Allah, niat eratkan silaturahim, amalan ziarah tu jadi ibadah. Kan? Kita makan harus ya tuan-tuan. Kita tidur harus. Hukumnya harus. Tapi bila kita makan dengan sunnah, ikut sunnah, baca bismillah, ambil dengan tangan kanan, ambil, maka makan yang jadi harus tadi telah menjadi sunnah. Dapat pahala dengan perbuatan itu, walaupun asalnya dia harus. Kita tidur tak? Ikut sunnah. Bagaimana Rasulullah ajar tak? Maka tidur yang kita itu, tidurnya ibadah. Asalnya tak ada apa-apa tak? Apa itu masuk harus ni buat, tak ada apa-apa, tak buat pun tak ada apa-apa tak? Tapi bila kita buat dengan cara sunnah Nabi, ikut cara Nabi, jadi amalan kita, perbuatan tersebut jadi pahala. Tukar jadi pahala. Jadi ibadah lah. Ziarah adalah ibadah sunat dan sangat digalakkan bagi mengeratkan silaturahim, dan Allah SWT juga menjanjikan sebaik-baik ganjaran, iaitu syurga kepada orang yang berziarah, sebagaimana yang telah termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillahi, nadahu munadin an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannatin manzilan." Maksudnya, sesiapa yang melawat orang yang sakit atau menziarahi saudaranya kerana Allah, maka nanti akan diseru dengan kata-kata, engkau akan memperoleh kebaikan, perjalananmu akan dipermudahkan, dan akan disediakan tempat untuk kamu di syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini bersatu hadis hasan, hadis gharib. Ya, orang yang mana pergi ziarah orang sakit, ya, orang yang ziarah saudara dia ni, maka Allah Ta'ala akan bagi dia kebaikan, mudahkan perjalanan, mudahkan urusan dia. Dalam memenuhi tuntutan menziarahi, peliharalah adab supaya pelaksanaan tuntutan itu sejajar dengan kehendak syariat. Meletakkan niat ziarah kerana Allah SWT untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim, tidak kira antara orang kaya ataupun miskin. Tidak membeza-bezakan antara miskin dan kaya, nak letak sekali. Kesimpulannya, yang pertamanya, amalan ziarah menziarahi atau kunjung mengunjungi memberi manfaat yang amat besar. Amalan ziarah membolehkan yang jauh menjadi dekat, yang renggang menjadi rapat, yang bersekitar menjadi damai dan sebagainya. Sebab tu kenapa bila kita ziarah, khususnya air raya dan sebagainya, bawa kali anak-anak tu. Budak-budak sekarang ni duk sibuk dengan gadget semua dah. Kau bawa punya gadget kau mari masuk kereta.
Sebab nak kenalkan, ni pak dara kau, ni pak long kau. Tak apalah pak dara tu yang rapat je tak. Kan? Tapi yang sepupu sepapat kita ni. Ni dua buku ni, dua buku ayah ni, kau ingat ni. Kan? Esok kalau berlanggar baru pun tak tahu jenis saudara. Esok aksiden kereta pun, langgar belakang pun, kan? Gaduh-gaduh. Allah saudara punya. Tak kenal. Sebab apa? Sebab tak dibawa. Tak macam kita kecil-kecil tu dah. Ikutlah bontok mak ayah bagaimana pun nak tunjuk. Ni pak dara kau ni dua buku ayah ni. Ni belah mak, ni belah atuk ni ada. Sampai macam tu sekali. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Rasulullah anjurkan, bila mak ayah kita meninggal dunia, sebagai anak, kita sambung hubungan silaturahim kita dengan kawan-kawan ayah kita. Kita sambung hubungan kita dengan saudara sepupu sepapat. Ya, arwah ayah kita, arwah mak kita. Itu. Teruskan hubungan silaturahim itu. Ya. Bukannya bila mana ayah kita meninggal dunia, maka terputuslah kawan ayah pun dah tak. Teruskan. Sampai ingat macam tu sekali, Rasulullah suruh kita buat macam tu. Jangan kita, kawan-kawan ayah kita, saudara sepupu sepapat kita yang jauh-jauh tu kan, terputus macam tu je. Hubungkan balik silaturahim. Bawa anak-anak raya-raya ni pergi jumpa balik. Pergi cari becok kampung tak. Ni lah tempat ayah main dulu ni. Rumah Pak ni, rumah Pak Lang ni, Pak Teh ni lah dulu. Kami duduk main kat bawah ni lah sama-sama. Mandi sungai lah apa semua, duduk main pondok-pondok kat sini lah. Ceritakan balik ni. Supaya anak tu ingat. Supaya apa tuan-tuan? Bila dia ingat bahawa ini budaya yang diterapkan dalam diri dia. Iaitu mencari saudara-saudara balik, mencari kawan-kawan ayah dia balik, maka dia akan bawa benda ni. Ini semua silaturahim, tuan. Yes. Yang keduanya, melalui amalan ziarah akan terbentuklah satu ikatan kasih sayang yang dapat mengeratkan persahabatan sesama insan serta mengeratkan hubungan silaturahim. Dengan hubungan silaturahim ini, kita akan dapat saling kenal mengenal antara satu sama lain, hormat menghormati, saling kerjasama dan faham memahami sesama kita. Kesimpulan yang ketiga, Islam mengajak manusia saling kenal mengenal antara satu sama lain, hormat menghormati, bekerjasama dan faham memahami. Bagaimanapun dalam kegairahan dan kegembiraan meraihkan hari raya, perlu diingatkan supaya menjaga tingkah laku dan adab. Dan tetap kena jaga. Supaya apa? Bila jaga tingkah laku ni, kita tak mengguriskan perasaan orang lain. Kita tak buat orang tu marah, orang tu benci dengan kita. Ya. Jadi, ya, wallahu ta'ala a'lam.